Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kembali kita dalam rancangan Bicara Kitab untuk siri yang ke-7. Penonton yang dirahmati Allah, dalam siri yang ke-7 ini kita membawakan pembicara yang berbahagia, Ustazah Khadijah binti Muhammad, pensyarah Pusat Pengajian Islam dan Ilmu Kontemporari Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Kitab Pulau Pinang. Selamat datang Ustazah. Terima kasih. Ustazah Khadijah binti Muhammad telah berkhidmat di kitab sejak tahun 2013 dan kini beliau menyandang jawatan Ketua Jabatan Pengurusan Akademik di kitab. Tajuk bicara kitab pada siri yang ke-7 ini adalah Kematian itu pasti. Apakah persediaan kita? Hidup di dunia ini merupakan sebagai ladang untuk kita bercucuk tanam dan meraih hasilnya di akhirat nanti. Ustazah, apakah yang harus kita lakukan untuk kita meraih hasil di akhirat nanti, Ustazah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada moderator untuk siri bicara kitab pada kali ini, Cik Hajah Rohana binti Ahmad, dan juga penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah tajuk kita pada hari ini, kematian itu pasti. Apakah persediaan yang perlu untuk kita laksanakan? Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Pasti. Kematian itu pasti. Mana mungkin untuk kita mengelaknya? Mana mungkin untuk kita larikan diri daripada kematian yang sudah pasti tidak lewat pun, walaupun 1 detik, walaupun 1 jam, walaupun 1 hari. Dalam tempoh keadaan situasi kita sekarang ni, kematian setiap hari itu dah menjadi satu perkara yang bagi kita bukan biasa. Tapi sehari-sehari sekarang, bila mana dengan pandemik yang ada sekarang, wabak yang kita hadapi sekarang, kematian sehari ratusan yang berlaku seharian tu cuma tak jadi kat kita lagi. Adakah kita boleh pasti dengan penyebab wabak itu kita boleh mati, ataupun dengan sebab lain? Kalau kita takutkan kepada wabak yang kita hadapi sekarang, itu hanya penyebab. Kita nak mati sebab apa? Itu hanya Allah sahaja yang tahu. Jadi sekarang kalau kita kata mati memang ada depan mata kita, kita nak ataupun tidak, pasti akan datang. Itu Allah dah janjikan. Kerana apa? Setiap jiwa yang hidup itu pasti mati. Kita tujuan nak hidup kat dunia ni untuk apa? Memanglah kita untuk meraih kebahagiaan dunia, kita nak sampai ke akhirat sana, kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa syarat kita nak masuk syurga Allah? Yang pastinya kena mati dululah. Kalau kita tak mati, kalau kita tak hadapi mati, kita tak seronok nak mati, maksudnya kita tak bersedialah nak masuk syurga. Jadi mesti kita mati dulu. Syarat nak masuk syurga, mati dulu. Jadi apa yang kita nak buat untuk kita nak masuk syurga Allah? Jadi firman Allah lagi dalam surah Qaf ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Jadi di sini sesungguhnya
kematian itu adalah hak, benda yang pasti, tidak dapat disangkalkan lagi. Kita tak boleh nak sangkal, tak nak mati, oh lari. Kalau kita kata COVID sekarang ni, oh lari. Mungkinlah boleh nampak COVID tu duduk kat mana, wallahualam lah. Kita boleh elak, kita boleh cuba dengan pelbagai cara, SOP dan sebagainya. Tapi kalau Allah kata kita mati bukan disebabkan wabak tersebut pun, kita mati. Tapi kita kena berusahalah. Kita patut menjaga diri dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kebaikan diri kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Tapi yang pastinya, kematian tu kalau bukan sekarang, Allah tentukan mesti akan mati. Itu pasti. Tidak ada nak mengatakan bahawa kita boleh tangguhkan kematian kita, ataupun kita boleh rasa diri kita, kalau kita tanya pada diri kita, ataupun kita tanya kepada kawan kita, esok confirm tak kita akan hidup lagi? Confirm tak? Kalau kita tanya, kalau saya tanya Hajah sendiri, Hajah, esok agak-agaknya kita boleh confirm tak kata kita akan main sini, kita akan jumpa dan kita boleh masih Allah memberi nafas kepada kita? Allahu'alam. Jadi kita tak pasti. Kita tak pasti bila kita nak mati, tapi kematian tu pasti. Jadi apa persediaan kita, perkara apa yang perlu untuk kita buat untuk kita menghadapi kematian? Kerana kematian itu bagi seseorang yang sentiasa ingat mati itu adalah orang yang cerdik, orang yang pandai. Kita memang ingat mati, cuma kita siap ataupun tidak untuk mati. Kalau tanya semua orang, memang kalau tanya saya sendiri, takut ataupun seronok nak mati tu, memanglah ada juga takut, sedih dan sebagainya. Tetapi kita tetap kena bergembira. Kerana apa? Satu jalan untuk kita bertemu Allah, untuk masuk syurga Allah adalah dengan kita menghadapi kematian tersebut. Tapi adakah kita bersedia? Adakah kita tahu perkara apa yang perlu untuk kita laksanakan? Jadi untuk yang pertamanya, daripada sudut persediaan kita nak menghadapi kematian, pastinya amalan ibadah kita itu kewajipan. Allah dah letak dah kepada kita kewajipan-kewajipan yang wajib kita buat, amalan ibadah yang sunat sebagai tambahan, menambah ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertamanya berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman. Ini penting. Ini benda yang wajib ada. Kalau kita mati dalam iman, kita mati dalam ketakwaan, insya-Allah kita akan selamat. Dosa memanglah ada. Mana ada manusia seperti mana kita, manusia biasa. Ini kalau kata kita tak lakukan dosa itu, mana mungkin. Mesti kita akan lakukan juga sikit. Tapi kita ada cara. Allah memberi cara kepada kita, Rasulullah menunjukkan cara kepada kita untuk kita nak sentiasa bertaubat, sentiasa istighfar. Itu ada cara-caranya. Tapi perkara yang wajib kita laksanakan adalah rukun iman, rukun Islam. Kita mestilah, kalau kita kata 6 rukun iman, kita mesti percaya Allah, percaya malaikat, Rasul, kitab Allah, hari akhirat, qada dan qadar Allah. Itu wajib. Kita kurang je satu, kosong, tidak ada. Manakala untuk rukun Islamnya, kita ada 5. Syahadah tu ya, mestilah kita mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kita dalam solat sehari-sehari, memang kita dah menghayati dalam solat kita dah sebut dah. Tapi adakah dengan hanya mulut ataupun dengan hati kita sekali? Masuk dengan hati, perbuatan kita mesti la ilaha illallah. Mesti tidak ada Allah, tidak ada selain daripada Allah dalam hati kita, setiap perbuatan kita. Seterusnya rukun Islam yang lain, puasa, solatnya. Puasa kita baru habis puasa bulan Ramadan 30 hari.
Kalau hari pertama nak tunggu sampai hari 30 tu rasa lama sangat. Tapi bila mai hujung-hujung tu awak rasa sat sangat. Lepas tu dia pi. Ramadan dah pi. Nak tunggu pula 11 bulan yang akan datang. Wallahu alam. Kita tentu ke tak akan datang Ramadan 1443 nanti. Kita nak dapat ataupun tidak, wallahu alam. Sebab mati tu boleh je jadi. Esok, lusa, bila-bila saja boleh terjadi. Salat wajib 5 waktu, 5 kali satu hari. Memanglah kalau kata 5 tu, setengah orang rasa sikit, setengah orang rasa banyak, rasa berat, ada yang rasa ringan. Bergantung kepada tahap keimanan, ketakwaan ataupun kebiasaan kita melakukan perkara tersebut. Begitu juga dengan kita syahadah, kita puasa, kita solat, kita puasa. Kemudian zakat, kita zakat dan juga kita mengerjakan haji dan umrah. Zakat melibatkan harta. Bukan kita nak masuk syurga ni berkaitan dengan amalan kita saja. Jadi zakatnya macam mana kita bekerja, macam mana kita mengeluarkan zakat. Kalau kata zakat fitrah yang kita baru lepas puasa dan sebagainya, itu ada. Haji walaupun ada syaratnya, man istata'a ilaihi sabila, tapi kita tetap kena berusaha. Bila mana kita mampu, wajib untuk kita laksanakan. Walaupun kita ada duit sekarang beratus ribu pun, tapi kita boleh tak pi sekarang dalam tempoh COVID-19 sekarang? Tak boleh pi juga. Maka kita berada dalam keadaan tak mampu daripada sudut kita nak pergi ke sana. Jadi itu halangan-halangan ataupun kemungkinan ibadah tersebut akan tertangguhlah daripada sudut menunaikan ibadah haji. Tapi ibadah yang lain, puasa, solat dan juga kita berzakat, itu sentiasa rutin yang wajib kita laksanakan. Itu perkara wajib. Mau tak mau kita kena buat. Dapat tidak, mesti kita kena laksanakan. Kalau solat, sakit macam mana pun tetap kita kena laksanakan. Tak boleh orang lain tolong solat untuk kita, kerana dia adalah ibadah yang wajib, fardu ain ke atas diri kita. Kemudian untuk menambah ketakwaan kita, iaitu dengan kita melaksanakan ibadah sunat. Ibadah sunat ini memang namanya sunat. Namanya sunat maksudnya buat tak apa, tak buat pun tak apalah. Tapi kalau buat dapat pahala, tak buat kita tak dapatlah dosa. Tapi kita, itulah ibadah sunat ini. Banyaklah ibadah sunat ni. Kalau kita kata semua amalan yang membawa kebaikan kepada diri kita dan juga kepada orang keliling kita, ummah masyarakat kita, itu ibadat. Kalau kita kata daripada sudut puasa sunatnya, solat sunatnya, qiyamul lailnya, kalau kata duhanya, macam-macam, berzikirnya, banyak perkara sunat yang kita boleh laksanakan. Kalaulah kita kata kita ni tak sempat bekerja, kita ni sebagai suri rumah ke, kita ni sebagai seorang suami yang pergi pagi balik petang, cuba kita jadikan satu tanggungjawab, amanah kita sebagai seorang suami, seorang isteri, seorang ibu, seorang bapa, seorang anak, seorang pekerja, seorang pelajar. Kita jadikan setiap pergerakan kita itu menjadi satu ibadah, bukan satu adah ataupun adat. Kalau kita jadikan dia sebagai adat, maksudnya dia tidak ada apa-apa untuk benefit kepada ibadah tersebut. Jadi kita laksanakan dengan ikhlas. Bangun pagi ikhlas, baca doa, bismillah, datang kerja. Hatta kalau kita tidur pun, kalau kita dengan membaca doa, kita bismillah, kita ingat Allah, tidur kerana Allah untuk kita melaksanakan, bangun dapat melaksanakan ibadah, maka dia menjadi ibadah. Jadi sekiranya kita niatkan ia menjadi ibadah, mulakan dengan nama Allah. Jadi keseluruhan pagi sampai ke tidur kita malam itu menjadi satu ibadah. Jadi hanya bukan sebagai satu adat yang semua orang buat. Kalau kita kata orang kafir,
Memanglah kalau kita kata perjalanan kehidupan dia samalah macam kita. Dia bangun tidur, dia makan, minum, bersiap, pergi kerja, sama macam kita. Tapi adakah dia menjadi ibadah? Dia akan menjadi satu kebiasaan adat untuk dia melaksanakan kehidupan seperti biasa daripada dia hidup sampai dia mati. Adakah kita nak menjadi seperti itu? Bezanya kita dengan mereka adalah iman. Jadi bila mana kita mulakan walaupun dengan hanya sekadar Bismillahirrahmanirrahim, kita bergerak itu dengan nama Allah, secara automatik kita ingat Allah, ia akan menjadi satu ibadah. Jadi antara amalan itulah yang kita perlu laksanakan. Dan juga amalan yang berterusan pahalanya apa dia? Daripada hadis Nabi SAW, An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyatin aw ilmin yunfa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Rawahu Muslim. Ini 3 perkara yang kita perlu tinggalkan, amalan yang akan berterusan. Iaitu apa? Kalau kita mati, terputus semua hal kecuali sedekah jariah kita. Banyak kan? Kemudian ilmu yang bermanfaat, walaupun satu ayat kita berikan kepada seseorang, itu sudah menjadi pahala yang berterusan. Kemudian doa anak yang soleh. Anak ini, ya, kalau kita diberi rezeki untuk mendapat seorang anak, ya. Tapi kalau kita ada seorang anak murid pun, itu ya, ilmu yang kita sampaikan. Jadi pahala yang mereka menjalani kehidupan dengan kebaikan, dengan apa yang telah kita ajarkan, itu akan membawa satu kebaikan, pahala yang berterusan untuk diri kita. Jadi itu sebuah sikit berkaitan dengan, saya boleh ulaskan, berkaitan dengan amalan wajib, sunat yang perlu untuk kita laksanakan. Sebelum, banyak lagi kalau kita nak bincangkan, banyak lagi perkara yang boleh kita laksanakan. Di sini saya hanya highlight perkara yang penting untuk kita laksanakan daripada sudut kepercayaan akidah iman kita, amalan-amalan wajib syariah kita. Maka itu yang kita kena laksanakan. Itu yang saya maksudnya dalam kita menyediakan diri kita untuk menghadapi kematian, amatlah penting untuk kita memantapkan iman kita dan memantapkan amal ibadah kita, sama ada amal ibadah itu yang wajib ataupun yang sunat, untuk menyediakan diri kita menghadapi kematian dan untuk kita meraih di akhirat nanti insya-Allah masuk ke syurga Allah. Namun begitu Ustazah, saya rasa ada satu aspek ataupun satu perkara lagi yang sering terabai atau diabaikan, sama ada sengaja atau tidak sengaja, iaitu aspek daripada apa yang kita tinggalkan, iaitu pengurusan harta. Apabila kita mati, harta itu juga boleh menjadi satu pemangkin untuk membawa kita masuk ke syurga, ataupun juga akan menghalang kita daripada masuk ke syurga. Ustazah, boleh Ustazah ulas sedikit mengenai pengurusan harta, ataupun kewajipan kita menguruskan harta itu sebelum kita mati? Okey. Jadi bismillah. Berkaitan dengan harta, tadi kita sebut sikit, ada berkaitan dengan ibadah zakat. Okey, zakat pun dia termasuk dalam harta lah, bab harta untuk kita laksanakan. Amalan ibadah ni memang semua orang insya-Allah kita laksanakan. Kita pandang perkara tersebut kerana sentiasa dibicarakan. Kita kalau kata umur 2-3 tahun tu dah ikut dah mak ayah kita solat, kita tahu dah puasa. Kadang umur 4 tahun tu tak larat puasa pun puasa juga. Mak suruh buka pun kadang tengok abang-abang, kakak-kakak puasa, nak puasa juga. Padahal kita tak tahu pun itu satu kewajipan ke apakah, tapi kita dah terajar daripada kita lahir lagi, daripada kita kecil lagi, kita dah tahu bahawa perkara itu semua orang buat. Kalau orang tak puasa sunat, nak puasa biasa pun dia tak boleh nak buat. Tiba-tiba puasa Ramadan 30 hari boleh buat. Tak semayang pun hari-hari, tapi semayang tarawih 20 rakaat boleh buat. Nak kata kekuatannya bila ramai-ramai buat berbanding pada kita individu buat. Jadi ada satu perkara berkaitan dengan fardu kifayah.
iaitu daripada sudut harta pusaka. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathu nasiban mafruḍa. Jadi di sini ayat ini menunjukkan bahawa tiap-tiap kita ini apabila berlaku kematian, orang yang kita tinggalkan baik lelaki ataupun perempuan, ada bahagian dia yang tertentu. Banyak ataupun sikit, itu Allah dah tentukan. Tak boleh kita nak kata, kenapa dapat sikit? Lepas tu dah lah ramai pula, bahagi lagi sikit. Kita tidak boleh pertikaikan daripada sudut ketentuan yang telah Allah laksanakan. Tapi di sini, apa tugas kita untuk kita sebagai orang yang nak menghadapi kematian? Memanglah kalau kita mati, orang lain yang akan uruskan untuk kita. Kita tak boleh bangun. Mana mungkin kita bangun balik daripada kubur tersebut, kita pula nak pergi susun. Macam ni. Ataupun ahli waris kita buat macam lain, kita sebenarnya macam lain. Adakah kita boleh bangun balik, settle balik perkara tersebut? Mana mungkin boleh. Tidak akan boleh. Jadi kita bukan fokus daripada sudut kita nak kumpul harta tu, tapi kita lebih bersedia daripada sudut kita nak merancang dan kita memberi ilmu pengetahuan kepada ahli waris yang kita nak tinggalkan. Kerana mereka lah yang nak uruskan anak-anak kita, cucu kita yang layak menerima pusaka ni. Jadi kalau kita yang dah matilah duduk dalam tu, tak boleh buat apa dah. Kemudian perancangan yang baik yang kita laksanakan ketika mana kita hidup sekarang ni akan memberi satu kemudahan kepada pengurusan harta kepada ahli yang kita tinggalkan. Kalau kata daripada sudut ibadah, putus ibadah, kita tutup mata je, angkat nyawa kita, kita tak perlu buat apa dah. Tak gaduh dah nak sembahyang dalam kubur, tak gaduh dah nak puasa, habis dah. Tapi perkara yang kita belum terputus adalah daripada sudut harta yang kita tinggalkan kepada ahli waris kita. Harta tu tidak ada masalah, pengurusan tu tidak ada masalah, tetapi daripada sudut macam mana, apa yang kita tinggalkan dan adakah ahli waris kita tahu, itu yang perlu untuk kita laksanakan. Jadi ada hak kewajipan. Kalau kita meninggal dunia, ahli waris kita mesti tahu, termasuk kita. Kalau mak ayah kita meninggal dunia, kita mesti tahu. Kita mesti tahu apa yang kita nak kena buat dengan harta mak ayah kita ni dulu. Tak boleh kita tiba-tiba meninggal dunia, esok bahagi terus. Tak pun tunggu sebulan nanti, abang, contohlah abang sulung, kita bahagilah macam mana kita nak bahagi. Abang sebab anak pertama, abang duduk lama dengan mak, abang ambil lah separuh, hampa bahagilah seorang sikit, macam mana? Jadi tak boleh bahagi terus. Jadi perkara yang penting untuk kita laksanakan yang pertama adalah berkaitan dengan pengurusan jenazah mak ayah kita ni. Ini andai kata mak ayah kita yang meninggal dunia. Kalau kita sendiri meninggal dunia, makanya ahli waris kita. Kalau isteri, suami dan anak-anak. Kalau ibu ayah, anak-anak lah yang akan uruskan. Jadi perkara yang wajib sahaja seperti apa? Peralatan kafannya, kerandanya, kita nak memandikan jenazah tersebut, kita nak penggalian kubur sehingga daripada mula sehingga kita tanamnya, kemudian daripada sudut kita nak mensolatkannya, pengangkutan jenazahnya, itu kita perlu ambil kira. Tapi benda yang sunat-sunat, yang tak perlu, itu tak perlu kita masukkan. Kita nak buat, kita tambah, tidak ada masalah. Tapi adakah perlu kita ambil daripada harta si mati? Itu tak perlu. Tak perlu untuk kita ambil. Kita ambil yang wajib sahaja daripada harta si mati. Tapi kalau kita nak tanggung, kita sebagai anak sulung nak tanggung semua, silakan, tidak ada masalah. Itu lagi afdal. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pengurusan hutang. Ad-dain. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat yang panjang. Itu tak apa. Itu berkaitan dengan harta yang hutang yang kita tinggalkan. Jadi hutang ni kalau kita fikirkan, kita bahagikan, terbahagi kepada dua.
iaitu hutang daripada sudut hak Allah dan juga hutang daripada sudut hak manusia. Hak Allah ni zakat, kifarah, haji, fidyah. Jadi kalau kita ada, kita perlu, kalau mak ayah kita ada hutang tersebut, perlu laksanakan dulu, wajib laksanakan dulu. Jadi perkara tersebut adakah boleh diketahui sekiranya kita tak pernah maklumkan kepada ahli waris kita? Hatta kalau suami isteri pun belum tentu suami tersebut mengetahui apa yang isteri itu berhutang dan apa suami itu berhutang. Itu baru suami isteri. Kalau mak ayah, kita ni wallahu a'lam, tak semua orang yang boleh berkongsi perkara tersebut sehingga mendalam macam tu. Tapi di sini kalau kita tengok balik hak hutang kepada hak manusia ni, hutang biasalah, duit, jual beli dan sebagainya. Itu kita dah mengetahui. Yang selalu kita tahu hak Allah ni daripada sudut zakat, kifarah, haji, fidyah. Hak manusia ni hutang-hutang kita yang biasa yang kita laksanakan ketika mana kita hidup. Perkara penting hutang di sini Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 282, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ila ajalin musamma faktubuh. Tulislah, tulis, catat. Walaupun di sini bukanlah sebagai satu arahan yang wajib. Kalau wajib, tak tulis memang berdosa lah kita. Jadi di sini tulis di sini menjadi satu, walaupun bukan satu kewajipan kepada setiap kita, cuba kita jadikan wajib. Kerana apa? Mana mungkin seorang anak, seorang ahli waris yang kita tinggalkan, mereka tahu apa yang kita buat dengan hutang tersebut. Kita hutang dengan si A, si B, si D dan sebagainya. Tu baru hutang kita. Kalau piutang kita, orang pula yang hutang dengan kita, sama juga. Perlu juga ahli waris pi tuntut. Kerana apa? Dia akan menjadi harta ahli waris. Perlu juga kita ambil, masukkan dalam harta si mati. Sekecil-kecil benda, daripada sekecil benda sampailah sebesar benda, itu perlu untuk kita masukkan dalam harta si mati. Kalau ada catatan, kita wajibkan kepada diri kita untuk kita tulis. Walaupun kita malu, segan nak habaq dekat isteri ataupun suami kita, kita tulis apa harta yang kita ada. 1, 2, 3, walaupun tak banyak kan, harta yang kita rasakan kita perlu untuk tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kita tulis. Jadi kat situ kita tahu dah. Sekecil dalam rumah tu, kita suami isteri beli, anak-anak tahu tak duit siapa. Kalau saya, anak saya semua dia kata ayah dia beli. Okey, dia akan macam tu. Ialah tanggungjawab seorang suami, ya seorang ayah, dia akan melengkapkan satu rumah. Dan kalau kita pun dalam rumah mak ayah kita, kita dapat bezakan tak mana satu yang ayah, mana satu yang mak. Akadnya macam mana? Kalau suami kita beli dekat kita peti ais, tu hak suami ke hak isteri? Kita kena tanya, abang beli ni untuk hadiah kat saya ke abang punya? Tak, memang bagi pun hadiah untuk tahun ni punya raya. Betul. Jadi di situ hak ibu kita. Kalau benda tu hanya dia ada dua, hak mutlak ataupun hak pakai. Hak mutlak ni memang milik kita. Kalau kata handphone ni memang saya punya, so saya punya. Tapi kalau suami nak pakai boleh tak? Boleh, ambil lah pakai. Ataupun kereta milik saya, tapi suami nak pakai boleh tak saya tak bagi? Memanglah kalau kita tak bagi, dia nak ambil pun tak boleh juga, dia kena minta izin. Tapi dia boleh tak ada hak untuk pakai? Boleh. Tapi adakah bila mana dia pakai 10 tahun kita tak pernah pakai dah, adakah milik dia? Bukan, tetap milik si isteri. Itu panjang lagi untuk kita bincang daripada sudut hak milik siapa. Tapi yang kita nak bincang kat sini adalah pengurusan daripada sudut hutang. Hutang kita. Kita baru lepas puasa bulan Ramadan. Bagi orang perempuan, berapa hari tinggal puasa, kena catat. Esok kita meninggal dunia, mak ayah kita, anak kita tak tahu.
berapa hari tinggal puasa hari tu? 7 hari, 8 hari, 10 hari. Jadi perlu untuk dicatat zakatnya, fidyahnya kalau ada dan sebagainya. Sama juga dengan hutang piutang kita. Wajib untuk kita nak tulis, wajibkan diri kita lah tulis supaya apa? Supaya ahli waris kita dapat buka balik buku, tengok balik, oh ayah ada hutang ni 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada orang ni hutang ayah macam ni. Jadi kita boleh hubungi terus. Tapi jangan tulis nama dengan hutang saja. Tulislah sekali dengan alamat ataupun tempat perkara tersebut kita catat. Itu perkara yang penting. Tulis, catat itu adalah sangat penting. Okey. Kemudian itu perkara sangat penting lah yang perlu untuk kita laksanakan. Kemudian yang ketiga adalah wasiat. Wasiat ini panjang lebar untuk kita bahaskan, tetapi yang saya nak point kat sini adalah 1/3 yang boleh diwasiatkan, 1/3 daripada baki harta selepas selesai dua perkara tadi. Dah selesai jenazah, selesai urusan hutang, kemudian daripada situ baru kita boleh kira 1/3 daripada baki harta tersebut. Kemudian kita wasiat kepada yang berhak sahaja, yang tak berhak tak boleh. Kalau kata kita wasiat kepada ahli waris kita dan dia memang layak dapat, automatik kalau ahli waris lain yang tak bersetuju, terbatal. Jadi kita perlu ada ilmu berkaitan dengan wasiat. Jadi ini satu ibadat juga, tulis wasiat ni, kena tulis. Kita pula ni kena tulis dah wasiat. Nak bagi kat siapa, nak buat apa, kita tulis. Okay, dia akan lagi memudahkan pengurusan dan anak-anak kita mudah untuk selesaikan nanti. Jadi bukanlah, tapi kita janganlah balik cerita kat mak ayah kita, mak ayah tulis sat wasiat. Sat lagi mak ayah kita kata nak tunggu dia mati ke. Jadi kita pandai-pandailah macam mana kita nak bicara bagi pengetahuan kepada suami, isteri dan juga anak-anak dan juga ibu ayah, family kita, keluarga kita. Kemudian bila dah habis 3 perkara tadi, yang keempat baru kita melakukan pembahagian harta. Kat sini luas lagi ilmunya. Nak bahagi kat siapa? Siapa ahli waris dia? Siapa yang layak? Kalau kita mati, bukan semua keturunan kita, ada bawah kita, atas kita, tepi kita, semua tu layak. Mungkin dia ahli waris, tapi belum tentu dia layak. Jadi kita kena kenal pasti dan juga kita kena tahu. Bahkan anak-anak kita pun, kalau kata ataupun sepupu kita, adik-beradik, pak menakan kita semua pun perlu tahu dasarnya lah. Kalau kita mati, siapa yang layak? Siapa yang ada dengan kita? Siapa yang akan laksanakan pengurusan harta kita nanti? Kerana dia yang akan laksanakan, bukan orang luar. Dia nak minta tolong orang luar tu silakan, itu tidak ada masalah. Tetapi yang akan berlaku perbincangan penentuan ini adalah bergantung kepada ahli waris yang ada. Penentuan sebelum pembahagian ataupun at-takdir qabla tawzi' itu penting. Tentukan dulu seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, 176. Selesaikan dahulu perkara tersebut, tentukan dahulu, kemudian berlaku pembahagian, itu bergantung. Ada yang ditanya, nak bahagi sama harta boleh tak? Tapi selesaikan dulu penentuan faraid tersebut, baru kita tahu hak kita. Kemudian kita nak saling hibah, itu tidak ada masalah. Saling nak hadiah, itu tidak ada masalah. Jadi kita mesti tahu. Jadi perkara-perkara itulah yang penting berkaitan dengan kewajipan pengurusan harta. Selain daripada ibadah, pengurusan harta yang kita nak tinggalkan kepada ahli waris kita juga adalah sangat penting. Ya, begitulah sebenarnya para penonton yang dirahmati Allah. Dari segi persediaan kita untuk menghadapi kematian, bukan setakat menyediakan diri kita dengan amal ibadah, tapi juga kita perlu menyediakan waris-waris yang kita tinggal. Maka harta yang kita tinggal itu perlu kita bagi satu indikasi bagaimana kita hendak harta tersebut diuruskan, supaya ianya menjadi sebagai sebahagian daripada bekalan kita untuk kita bawa ke akhirat nanti. Ustazah, sebagai penutup, bolehkah Ustazah buat sedikit kesimpulan tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu bersediakah kita untuk menghadapi kematian ni? Okey, Alhamdulillah. Kalau kata bersedia, itu bergantung kepada iman kita. Kita tanya balik dada kita, tepuk dada, tanya iman kita, kita bersedia ataupun tidak, takut ataupun tidak untuk mati. Itu bergantung kepada diri kita. Tetapi yang pentingnya kita bersedia je. Kita buat je, kita jalani sahaja kehidupan,
kita plan ataupun rancang sahaja, kita bersihkan diri kita daripada segala perkara-perkara yang boleh menarik kita daripada perkara yang buruk. Jadi kita cuba laksanakan yang terbaik. Kita siap untuk mati. Walaupun saya sendiri pun takut juga nak sebut macam tu kan. Hari ni cakap, esok mati, wallahualam. Kita pun tak tahu. Jadi perkara yang penting amalan kita. Perkara yang kedua, daripada sudut yang akan menarik kita daripada sudut pengurusan harta, itu penting. Hutang kita itu perkara yang sangat penting. Walaupun ramai yang abaikan, itu sangat-sangat penting untuk kita lihat. Kita tinggalkan ahli waris kita dalam keadaan yang mereka tahu dan tidak terumbang-ambing, supaya mudah untuk mereka menyelesaikan. Kita selesaikan dalam keluarga kita sahaja. Tak perlu kita nak tengok, mula dengan keluarga kita dulu. Tak perlu kita nak tengok kepada masyarakat komuniti besar. Kalau satu orang tengok kepada keluarga masing-masing, selesai dalam keluarga, maka masyarakat itu akan bertumbuh lebih hebat. Islam itu akan tertegak lebih hebat sekiranya kita bermula dengan sebuah keluarga. Wallahualam. Begitu ya, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk bicara kita pada hari ini iaitu kematian itu pasti. Bagaimanakah persediaan kita? Seperti yang kita sering dengar di mana-mana ceramah atau di mana-mana pun, kita diperingatkan oleh para asatizah kita, diperingatkan oleh perkara-perkara yang berlaku sekeliling kita, bahawa kematian itu akan datang pada bila-bila masa. Kematian itu datang tanpa mengira berapa usia kita, di mana kita, apa yang kita lakukan, apakah amal ibadah kita sudah cukup atau tidak. Kematian itu pasti akan datang tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Yang penting kita mesti bersedia dari segi amal ibadah kita, bersedia dari segi pemikiran kita bahawa kita akan menghadapi mati. Oleh itu, kita akhiri dulu siri bicara kitab yang ke-7 ini. Dalam siri ini yang kita jemput penceramah kita pada hari ini, Ustazah Khadijah binti Muhammad. Terima kasih banyak-banyak Ustazah di atas pengkongsian ilmu kita pada hari ini. Dan saya tutup dengan Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Pulau Pinang, yang merupakan sebuah kolej Islam milik penuh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, memacu legasi tarbiyah ke arah melahirkan ulul albab. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.